Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan kuliah kita ayat 153. Baru ni sempat separuh ya, dan sempat habis, masa kelang kabut sangat. Kita ulang balik lah. 153 muka surat 23 surah Al-Baqarah. Jumpa InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Ayat 153 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat, sebelum siri malam ini kita telah tengok ataupun bahaskan tugas-tugas Nabi. Yakni Allah perintahkan Nabi, tugas-tugas baginda. Yang pertama ialah baca ayat-ayat Allah dan faham ayat-ayat Allah. Yakni tugas Nabi ajar umat dia baca ayat-ayat Allah dan faham mereka tentang maksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua, apa dia? Ingat tak? Tugas yang kedua, menyucikan, tazkiyah. Mana-mana ada fahaman yang karuk-maruk, mana-mana fahaman yang akidah tak betul, mana-mana yang mereka ada dosa-dosa tadi, cucikan mereka. Cucikan umat. Maka dipanggil tazkiyah, menyucikan diri umat. Yang ketiga ialah ta'lim, mengajar ayat-ayat Allah tentang hukum hakam dan cara bagaimana nak beramal, yakni cara sunnah. Maka tiga perkara. Maka sesiapa yang nak meneruskan kerja Nabi memang diarahkan supaya perkara yang sama sebarkan kepada masyarakat. Dan di antara tiga tugas Nabi tadi, yang objektif utamanya ialah menyucikan
daripada dosa-dosa, dan yang lebih utamanya menyucikan daripada khurafat ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyucikan diri, Allah telah nukilkan tentang bagaimana kaedah-kaedah nak menyucikan diri hamba-hambanya supaya segala fahaman-fahaman lama yang bercanggah dengan tauhid, yang ni mereka terlibat dengan kesyirikan, adanya dosa-dosa, adanya penyucian diri, yang ni tazkiyah, contoh-contoh ilmu-ilmu untuk menyucikan diri, iaitu 5 ada kita baca ni kan. Yang pertama kita dah baca dah, yang pertama ialah apa dia? Zikir. Zikir. Zikir, yakni zikir sama ada zikrun ataupun zukrun. Zikrun ialah sebut secara lafaz. Zukrun pula ingat dalam hati. Dua-dua tadi termasuk kategori zikir. Zikir, alhamdulillah, mentauhidkan Allah, subhanallah, astaghfirullah, itu zikir secara qauli. Tapi zikir dalam hati pula kita memikirkan. Sebagai contohlah saudara-saudara daripada jauh, contoh daripada Rawang ke Haji daripada Kuang ke Cik Azhar kita, Cik Buat Merah nak datang tadi hujan lebat, jalan jam. Dia fikir, bagaimana aku nak pergi kuliah tadabbur malam ni dengan jalan jamnya, dengan hujannya, bagaimana ni, rugi ni untuk dengar ayat-ayat Allah. Maka memikirkan tentang perkara-perkara ilmu itulah dipanggilkan zukrun. Itu adalah termasuk mengingati Allah. Jadi Allah kata bila kita ingat dengan dia, maka sama ada secara qauli ataupun secara qalbi tadi, maka azkurkum, maka Allah juga sentiasa mengingati kita, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada Allah mengingati kita. Bila Allah mengingati kita, segala masalah kita, segala hajat kita akan Allah selesaikan segala-galanya, insya-Allah. Pertama. Yang kedua, apa dia? Syukur. Washkuruli, syukurlah kepada aku wahai hamba. Syukur untuk menyucikan diri, yakni tahzibul akhlak, maknanya menyucikan akhlak kita ini. Maka yang kedua ialah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini, apa dia syukur? Syukur ini namanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Itu syukur. Sama ada kita lafazkan alhamdulillah, terima kasih Allah kuasa Melayu kita, tapi Arabnya segala puji bagi Allah kerana bagi nikmat kepada aku, tidak ada orang lain yang boleh bagi nikmat kepada aku. Maka itu tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam terima kasih, mentauhidkan Allah dalam bersyukur kepadanya, yang tidak ada makhluk-makhluk lain yang boleh beri nikmat kepada kita kecuali Allah sahaja. Gitu. Maka apa cara dia? Cara dia nak berterima kasih, nak bersyukur. Minggu lepas kita belajar ni. Yang pertama, kita kena secara lisan sebut alhamdulillah, lafaz berulang-ulang kali, tanda kenikmatan kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, memberi ketaatan, mengerjakan segala suruhan-suruhan dia seperti mana yang dia suruh, dan menepati cara yang dia perintahkan. Dua perkara. Kita secara qauli kita sebut, yang kedua secara menaati perintah dia. Jadi kalau kita bersyukur lisan saja alhamdulillah, tapi tak taat segala arahan dia, ataupun buat suruhan dia, tak menepati sunnah, tak menepati yang dia syariatkan, maka tak jadi juga. Maka kena ada merangkumi dua-dua perkara tadi. Itu dipanggil syukur tadi, dua perkara syukur. Maka oleh itu selesai. Masuk ayat yang ketiga yang kita baca sekejap tadi. Itu yang minggu lepas. Yang ketiga, yang pertama ingati Allah dengan bersyukur, dengan berzikir, dan yang kedua bersyukur. Maka janganlah kufur pada nikmat, jangan tak bersyukur dengan nikmat Allah tersebut. Yang ketiga, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Ini kali yang kedua dalam surah Al-Baqarah, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Hanya orang beriman saja boleh menyucikan diri dia. Khusus untuk orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apa dia? Ista'inu, maka ista'inu, memohon pertolonganlah.
Memohon pertolonganlah dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari baca dah. Ibadat untuk Allah, hamba diri untuk Allah, ada hajat untuk Allah, ada masalah minta tolong dengan Allah. Maka wasta'inu, minta tolonglah penuh keikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usaha kamu minta tolong tersebut, maka bersabarlah. Dalam masa kita minta tolong, kadang-kadang Allah kabul lambat. Dalam tempoh menunggu, ada pahala untuk kita. Bila dibagi sekali pertolongan tersebut, ada pahala lagi pun untuk kita. Maka setiap masa bila orang bersabar dalam meminta bantuan pertolongan Allah, dapat pahala sepanjang masa. Ini untuk orang yang bersabar. Sabar. Apa dia sabar? Sabar ini apa dia? Menahan sesuatu dari benda yang kita tidak suka. Itu sabar tadi. Sabar ni. Menahan sesuatu dari benda yang kita suka. Tak suka sakit. Tahan sabar. Jangan cerita ke orang. Itu dia ikut tafsir istilah dia. Habsu an-nafsi. Menahan sesuatu. Menahan sesuatu daripada benda yang kita tak nak. Alamah kamarihi, benda-benda yang kita tak nak, kita menahan diri sekejap ketika itu. Orang Kelantan panggil senafah. Tahan. Nak marah pun tahan sekejap. Pasal ini cerita ni besarnya pahala orang yang anugerahkan sabar ini. Maka jangan merungut, jangan keluh kesah bila sabar. Jangan merungut, jangan keluh kesah, jangan cerita ke orang berbagai-bagai lah. Dan ada juga tafsir definisi sabar yang lain, menahan diri daripada marah dan menahan diri daripada marah. Apa lupa dah saya. Menahan diri daripada marah dan menahan diri daripada berkata-kata. Habsu an-nafsi anil jazai wa anil kalam. Menahan diri daripada sifat marah dan menahan diri daripada berkata-kata bila musibah yang menimpa kita. Itu sabar. Mana sabar ini pilihan. Allah nak bagi pahala kita dengan cara mana? Diberi musibah. Diberi ujian. Bila diberi ujian, bila kita sabar, maka Allah akan bagi pahala dengan tidak terhingganya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita jumpa kejap lagi lah penghujung surah Al-Baqarah, bagaimana tentera Jalut nak berperang dengan tentera Talut. Jalut jahat, Talut hero. Maka Talut dengan Nabi Daud nak pergi berperang dengan tentera Jalut yang kuat, yang ramai. Pergi Allah uji dengan panas, kemarau. Maka cross satu sungai. Allah berfirman dalam ayat Allah, dia kata, sesiapa yang minum, tidak diminta sekali minum air sungai, air sungai tersebut, kecuali satu penyeduk ya. Nak minum air boleh, minum seteguk, minum tu je. Tapi dah berhari-hari berjalan tanpa air, dengan dahaganya, dengan panasnya, nak pergi berperang lagi, sebahagian besar dia tak sabar ketika itu, fail, tak lulus ujian. Hanya sebahagian kecil saja yang lulus ujian tak minum air. Maka bila minum air saja dengan minum yang hingga puas minum air, maka Allah turunkan perasaan mereka malas, tak larat, berbagai-bagai perasaan, tak nak pergi berperang tersebut. Hanya sebahagian kecil tadi yang betul-betul bersabar, hanya minum setakat satu cedok saja, maka dia hanya sikit saja untuk pergi berperang. Maka berdoalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah, Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Allah, ya Rabbana, bagilah kami kesabaran untuk menghadapi suasana-suasana yang semacam ini. Maka Allah wujudkan walaupun sikit. Maka tentera Talut berjaya membunuh Jalut, yang membunuhnya adalah Nabi Allah Daud. Maka itu Nabi Allah Daud dilantik menjadi raja. Nah, ceritanya itulah kesabaran. Bila diuji, ketika itu dia mula berdoa. Ada hadis yang dhaif tapi walau bagi untuk jadi pengajaran bolehlah. Maknanya sabar tak boleh diminta untuk kita tidak diuji. Duduk relax-relax macam ni, ya Allah bagi sabar aku. Pasal dalam hadis doa tersebut dikhawatiri Allah akan uji. Maka nak beramal dengan hadis walaupun dhaif, takut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar didoakan apabila kita dah ditimpa musibah. Bagaimana tentera Talut tadi, bila dah pergi saat
berperang dah, musuh yang ramai, sebagai besar musuh, kawan dia lari, maka ketika itu dia berdoa dengan Allah supaya memberi sabar yang terbaik untuk dia, ya. Itulah maka bila kesabaran inilah tahap inilah yang paling penting. Orang yang bersabar ini, golongan bersabar ini golongan pilihan Allah. Sebenarnya bukan semua orang dianugerahkan sifat sabar. Sifat sabar yang saya cerita minggu lepas, cerita bagaimana Nabi Allah Yaqub, bagaimana dia telah nak kata ditipu pun tak boleh juga, bagaimana telah digunakan oleh anak-anak dia yang lain kerana berebut kasih sayang. Kita jangan kata adik-beradik Nabi Yusuf jahat, pasal dia orang pun baik, cuma dia marah dengan Nabi Yusuf kerana nak rebut kasih sayang daripada Nabi Allah Yaqub. Akhir sekali Allah cantumkan balik keluarga dia, semua golongan orang beriman, anak-anak Nabi Allah Yaqub. Tapi pasal dia ada perasaan tak puas hati kerana Nabi bagi pandangan mereka, kasih sayang diberi oleh Nabi Yaqub lebih sikit kepada Nabi Allah Yusuf, kerana Nabi Allah Yusuf ini orang yang baik, baik sangat rupa pun. Itulah mana betullah kasih sayang ini tak boleh halang. Dan kita pun kita dengan anak kita macam itu. Maknanya kita dengan anak-anak kita pun kita tak boleh nak kata sayang A, sayang B, pasal itu semula jadi lahir daripada hati, kasih sayang. Orang yang ramai isteri pun sama. Mana tidak salah untuk kasih sayang lebih tadi, pasal kasih sayang ini ialah daripada dalaman. Itu maka begitu nak kesan Nabi Allah Yaqub, maka Nabi Yusuf, Nabi Yaqub tadi sabar, berbagai-bagai cerita dah. Berbagai-bagai telas sekali Nabi Yaqub kata, aku dah tahu dah perangai anak-anak aku yang lain ini nak kenakan Nabi Allah Yusuf, tetapi dia kata aku tak pernah pun bersungut tentang perangai anak-anak aku yang lain, bagi tahu orang lain. Dan innama ashku, sesungguhnya aku mengadu hanya basi kesusahanku, wa huzni ila Allah, dan kesedihanku hanya untuk Allah saja. Aku tak cerita pada orang lain. Aku sedih ke, aku susah ke, aku tak cerita pada orang, seorang tak cerita, kecuali aku hanya menceritakan kepada Allah, pasal aku sabar dalam menahan kemarahan, aku sabar dalam kesedihan, aku sabar dalam apa-apa sekali, kecuali sabar aku bagi tahu Allah. Setiap malam aku solat bagi tahu Allah dalam doa-doa aku. Begitulah. Mana itulah sabar. Hebatnya golongan sabar yang ahli, kita bincang sabar ahli syurga dah. Dan orang yang sabar ini pahala dia tidak terjangka dalam surah Az-Zumar. Innama yuwaffa, sesungguhnya yuwaffa disempurnakan, yuwaffa sabiruna, sesungguhnya yang orang yang telah sempurnakan kesabaran tersebut, maka ajrahum pahala bagi mereka bi ghairi dengan tanpa hisab, tanpa dikira lagi. Pahala orang sabar ini tidak ada tandingan, penuh, tak boleh kira, banyak sangat pahala orang sabar. Betul, nak jadi sabar ini bukan senang-senang. Maka di sinilah, maka habis itu minggu lepas lagi tu, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri, maka bersabar saja. Dan setelah sabar apa dia? Was-salati, ciri yang keempat ialah as-solat. Tapi setengah orang tafsir solat ini solat, ada boleh juga, tak ada masalah apa. Tapi lebih detail lagi, maksud solat di sini ialah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal solat ini ialah merupakan doa. Dalam solat tu ihdinas siratal mustaqim, dan pimpinlah aku ke jalan yang lurus. Maksudnya kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon apa tu? Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu doa. Ad-du'a huwal ibadah. Mana solat sebenarnya doa. Sebab itu dalam kadang-kadang Al-Fatihah pun dipanggil doa. Qasamtu as-salata, telah dibagi as-salat. Mana Fatihah itu baini wa baina abdi nisfain. Telah dibagi solatku antara aku dan hamba-ku dibagi dua. Dibagi solat. Maknanya Fatihah, solat, dua-dua ini merupakan doa. Maka last kali di sini, maksud wassolat di sini ialah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berdoa pun kita perlu kesabaran. Kesabaran pasal apa? Nak mohon selesaikan masalah kita ke, nak memohon disempurna hajat kita ke, perlukan kesabaran. Tanpa kesabaran kita fail dalam
ujian. Waalaikumsalam. Tanpa kesabaran kita fail dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Pasal orang yang memiliki sabar inilah ahli syurga. Salah satu yang Allah cerita dalam Al-Quran, sabirin, apa lagi? Al-muttaqin, orang bertakwa, apa lagi? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Satu lagi apa? Allah tempat muhsinin, orang yang hati ikhlas, jaga akhlak dia dengan ihsan dengan orang, hubungan manusia dengan manusia. Ada 4 sifat termasuk orang yang sabar ini. Maka sabar ini amat orang yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu dengan doa tadi, dengan sabar dan doa, sabar dan doa tadi. Maka boleh sabar dan doa ini dia sekalikan pasal apa? Pasal dalam doa, dalam solat memerlukan kesabaran tadi. Innallah, sesungguhnya Allah itu bersama-sama as-sabirin. Tengok ni, sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Kalau sabar ini dia kekal dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis doa. Okey. Dan di antara ciri-ciri tazkiyah 4 ini, setakat 4 baru, zikir, syukur, sabar dan doa. Allah pilih sabar dalam memberi contoh pentingnya sabar dalam kehidupan kita seharian. Dalam ayat Allah dalam ayat Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah senang-senang kamu nak masuk syurga aku? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, walamma as-sabirin. Dan orang sabar di sisi aku tidak ada orang jihad dan orang sabar. Maknanya Allah kata tak boleh masuk syurga aku bukan senang-senang syurga aku, tanpa di sisi aku kamu berjuang dan sabar dalam perjuangan tersebut. Maknanya tidak ada perjuangan dan sabar ini, ayat ni bukan senang nak masuk syurga aku, Allah kata. Maknanya apa dia perjuangan? Perjuangan yang pertama apa dia? Di Mekah belajar ayat-ayat Allah. Perjuangan tu perjuangan. Jihad dan kubra. Jihad besar sekali, belajar ayat-ayat Allah. Pindah Madinah, kemuncak perjuangan, kemuncak jihad ialah qital, berperang. Berperang pun kenapa berperang? Berperang, nak jadi syahid, kena mempertahankan agama. Kalau berperang untuk negara, berperang untuk ekonomi, berperang untuk bangsa, bukan mati syahid. Berperang yang benar, berperang untuk mempertahankan agama Allah. Pasal jihad dan kabir tadi, jihad besar tadi, jihad kubra tadi merupakan jihad belajar ayat-ayat Allah. Pergi perang, mempertahankan Al-Quran, mempertahankan ayat-ayat Allah, baru jihad. Jadi Allah pilih sabar dalam perjuangan. Inilah yang sebenarnya yang memenuhi ciri-ciri ahli syurga. Maka Allah pilihlah. Allah pilih bagaimana sabar. Apa dia sabar? Contoh-contoh ayat lepas ni, kesabaran. Pasal apa? Pentingnya sabar untuk kita menyucikan diri kita, untuk supaya kita boleh tazkiyah, menyucikan kita daripada apa-apa penyakit hati ataupun apa-apa akidah yang samar. Maka kena tengok contoh-contoh ayat, perlu ciri kesabaran tersebut. Tengok ayat seterusnya, bagaimana ciri-ciri sabar. Tadi Allah pilih tazkiyah, sekarang Allah pilih sabar, yang lebih penting di antara kesemua sekali empat tazkiyah tadi. Tengok dia punya tahap kesabaran. Tahap kesabaran banyak. Sabar bila ditimpa musibah. Apa lagi? Sabar bila nak beramal. Bila Allah turunkan suruhan, kita kena sabar untuk beramal. Sabar untuk meninggalkan larangan pun sabar juga. Tapi untuk kesabaran biasa, kesabaran yang bila kita ditimpa musibah, kenapa?
kita kena hadir dan kita musibah yang menimpa kita sebenarnya tujuan Allah nak beri pahala dengan kita. Pasal kita ini milik Allah. Jadi bagaimana cara Allah nak beri pahala kita? Dengan cara ujian dengan kita, beri musibah dengan kita. Sama ada kita sabar ke tak sabar. Jadi musibah ni banyak kategori. Ada musibah kecil, ada musibah besar. Tak? Dan musibah, apa dia musibah kemuncak kita? Musibah kemuncak yang kita rasa-rasa paling ni, kematian. Bila mati cukup sedih. Tak? Bila mati ramai orang menangis. Nabi kata kalau menangis tak boleh. Tak boleh. Nabi pernah keluar air mata dia. Sahabat tengok, wahai Rasulullah, kamu kata tak boleh menangis bila kematian meratap kematian. Aku bukan menangis, aku sedih. Maknanya keluar air mata kesedihan dibenarkan. Yang tak dibenarkan meratapi orang mati ialah keluar suara tu. Setakat keluar air mata tidak ada masalah apa. Boleh menangisi kerana kesedihan orang yang kita paling sayang telah meninggalkan kita. Jadi Allah nak cerita di sini ya, kemuncak kesabaran yang amat berat untuk ditanggung oleh kita semua ialah kematian orang yang paling kita sayangi. Nah, kalau orang beriman meninggal, semua orang mukmin sedih. Kalau keluarga kita meninggal, sedih. Jadi Allah cerita sekarang ni, orang sayang macam mana meninggal pun, mati meninggal macam pun, kalau dia beriman, mati dia dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sedihlah. Satu kisah hadis apa nama? Ingat tak hadis yang orang mati itu semula tu? Jabir. Kan Jabir. Satu hari Jabir keluar rumah dia. Rasulullah pandang dia. Panggil dia. Wahai Jabir, kemari kamu. Cerita bentuk hadis lain lah. Secara kasar cerita. Ya Rasulullah, dia kata, aku tengok kamu ni Jabir keduk-keduk muka. Mana yang sedih. Sedih. Tengok sahabat Rasulullah akan berjalan. Setiap hal tanya sahabat suka ke, sahabat sedih ke, dia ambil berat pasal sahabat ini hebatnya Rasulullah SAW. Maka Jabir kata, kenapa tak sedihnya Rasulullah? Bapa aku baru meninggal dalam perang Uhud. Bapa aku meninggal, anak yang ramai, semua perempuan, aku seorang lelaki. Jadi semua adik-beradik aku yang perempuan, semua aku bertanggungjawab pada aku kerana aku seorang lelaki. Yang tiga wahai Rasulullah. Yang tiga wahai Rasulullah, bapa aku tinggal banyak hutang. Siapa nak bayar hutang dia? Maka saya jawab, kamu nak dengar cerita tak wahai Jabir? Cerita yang mengembirakan kamu sikit. Benar ya Rasulullah. Dia kata, kamu tahu tak bapa kamu buat apa sekarang ini? Abdullah nama bapa dia. Dia kata, aku nak tahu Rasulullah. Dia kata, sekarang ini bapa kamu mati daripada perang syahid dalam perang Uhud. Maka sekarang ini Allah hidupkan sementara dia dan Allah bercakap dengan dia secara berdepan. Tidak ada dengan makhluk lain Allah bercakap secara berdepan kecuali dengan bapa kepada Jabir ni. Allah tanya dia, wahai Abdullah, cita-citakan apa yang kamu nak sekarang ini? Syukurnya Allah, wahai Abdullah, cita-citakan apa yang kamu nak sekarang ini, nescaya aku kabulkan. Maka Allah kata, ya Allah, aku tak nak sesuatu. Aku nak ialah kamu hidup aku sementara dunia. Aku nak berperang sekali lagi. Aku nak mati syahid sekali lagi. Tengok sahabat. Pasal dia yakin besarnya pahala orang yang mati syahid, maka dia nak sekali lagi pergi berperang, nak mati syahid sekali lagi. Barulah gembira si Jabir ini. Nak cerita tak sahabat Jabir tadi telah ditenterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka ayat dia Allah turunkan ayat surah Al-Imran. Surah Al-Imran bersama juga surah 199, lebih kurang ayat ni juga, lebih kurang ayat yang kita nak baca ni. Kita baca ni dululah. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan, wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan apa dia? Liman yuqtalu fi sabilillah hi amwat. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh mati syahid tersebut fi sabilillah, untuk jalan Allah, bukan jalan bukan jalan pertahankan negara, bukan selain pada agama, bukan itu bukan mati syahid. Mati syahid yang sebenar fi sabilillah ialah mati syahid untuk pertahankan agamanya, pertahankan Al-Quran lah. Mereka sebenarnya yuqtalu fi sabilillah, mereka itu jalan Allah sebenarnya, bukan mati sebenarnya mereka tersebut. Hakikatnya
nampak mati tapi hakikatnya mereka tidak mati. Ayat ni yang orang yang faham satu lagi tu, dia katakan orang mati tak mati. Dia pegang ayat ni dalilnya. Tapi Allah kata pada asal ni mati, tapi hakikatnya tak mati. Mata tak hidup, dia hidup di alam barzakh, berbeza dengan hidup di alam kita sekarang ini. Tak ada hijab, tak boleh menembusi hijab tersebut. Maka sungguhnya orang yang mati syahid di jalan Allah tidak mati sebenarnya. Lepas tu bahkan ahyaun, bahkan mereka hidup. Mereka hidup. Tetapi hidup ni lah yang orang ambil dalil ini. Tengok ayat Quran kata bahkan mereka hidup. Nampak tak? Hidup lah dia kata. Dia mempertahankan hujah dia. Kita orang mengaji sunnah ni mati-matilah. Kalau hidup pun hidup di alam barzakh, tak nampak, tak boleh berhubung, tak boleh minta dengan dia tak dengar kita. Itulah hidup. Pasal apa? Tengok ni. Dalilnya walakin, akan tetapi, tengok Allah bagi dalil ni. Tapi tak pegang ada ni. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tak sedar, kamu tak faham bagaimana cara hidup dia. Kamu tak tahu dia hidup, cara mana dia hidup, keadaan mana dia hidup, kamu tak tahu. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun, itu maksud hidup dia. Maksud dia hidup yang definisi la tash'urun, la ta'lamuna bihayatihim wa hanihim. Maknanya hidup yang kamu tak tahu cara hidup dia dan kamu tak tahu keadaan hidup dia. Jadi hujah kita jawab. Kalau orang kata orang mati hidup, maka cakap ayat ni, walakin la tash'uru. Hidup kamu tak tahu cara hidup macam mana, kamu tak tahu keadaan dia, kamu tak tahu hal dia, hidup cara dia, hidup di alam barzakh tadi. Nampak tak? Ini hujah untuk bersoal jawab dengan orang yang mengatakan boleh pergi menyeru orang yang mati. Kan orang mati orang hidup. Semua wali-wali keramat hidup, semua hidup yang mati hidup balik, dia kata. Maka tak betul dia punya hujah mereka tersebut. Orang dah mati walaupun hidup, tapi hidup di alam lain. Maka di sini Allah nak ceritakan ialah bila orang itu mati, orang beriman itu mati, tetapi kematian dia sebenarnya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah bahkan bagi rezeki dengan dia untuk bergerak ke mana, ruh dia duduk menikmati suasana dalam syurga. Itu maksud hidup orang yang mati. Tapi nak ceritanya, wahai hamba, sabar ini walau mati setara macam mana pun. Kamu nampak dengan mata kasar kamu orang yang beriman ini mati, nampak kena bunuh, sesanya dia kena bunuh, tapi pada hakikat sebenarnya dia telah, ruhnya Allah telah menikmati suasana syurga orang yang mati syahid ini. Maka kemuncak sabar ialah dia kematian sesiapa pun, tak payahlah kita menangis, menjerit, berguling-guling. Pasal apa? Pasal kematian dia itu kalau dia beriman, Allah sediakan balasan yang amat tinggi di hari akhirat nanti. Dan juga kena yakin satu perkara, bahawasanya manusia semua ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuncak sabar. Sabar biasa Allah buat ujian biasa. Ujian yang paling tinggi lah. Ujian yang paling tinggi untuk uji kita bila kematian orang-orang yang kita kesayangi. Maka Allah ceritakan kematian itu hanya berpindah alam, untuk alam akhirat, alam yang kekal saja. Perlu kesabaran yang tinggi bab tu. Yang kedua, ayat 155 ini kesabaran biasa. Kesabaran yang rendah sikit kategori dia. Setiap kita ini akan diuji dengan berbagai-bagai ujian sebenarnya. Ujian kenapa ujian? Ujian Allah nak beri kepada kita darjat syurga tertinggi, nak bagi pahala yang tinggi untuk kita sekiranya kita melepasi ujian ini. Apa dia? Kesabaran yang ujian untuk uji kita. Walanabluwannakum, dan sungguhnya kami akan menguji kamu. Tengok ni. Ayat-ayat Allah macam mana hidup kita di dunia ini. Ujian tak boleh lari. Lagi tinggi makam seseorang, lagi tinggi ujian dia. Dan ujian tertinggi bagi seorang manusia ialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, lagi tinggi makam seseorang, lagi tinggi ujian dia. Kita kena risaulah. Kalau kita nak relax, tenang, tidak ada ujian, kita kena fikir sesuatu.
Kenapa Allah tak uji aku ni? Tu sahabat-sahabat takut. Kalau tak nak uji, sihat manjang. Firaun tak pernah sakit pun, tak pernah demam, tak pernah semua. Firaun menjaga-jaga. Kita bila kita rasa, oh tengok aku sihat, tak pernah sakit, Allah suka dengan aku ni. Ini perasaan. Tapi sebenarnya ujian ini sebenarnya bila Allah bagi ujian tu, Allah sayang dengan dia, Allah nak beri pahala dengan dia. Tapi syarat kesabaran tadi. Sejauh mana dia sabar dengan aku bila aku beri ujian dengan dia. Sejauh mana dia sedar dia itu milik aku. Walanabluwannakum, sesungguhnya kami pasti uji bisyai'in dengan sesuatu, apa dia? Minal khaufi, dengan takut. Takut. Dulu takut penjahat nak serang kita ke, apa? Takut harimau nak tangkap kita ke. Takut apa-apa sajalah. Tak takut bini. Ada ya? Tak masuk bini, tak masuklah. Bini tak takut. Takut. Apa-apa saja takut, maknanya itu bentuk ujian. Maka takut yang paling-paling tinggi sekali lah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dalam erti kata takut semakin nak kita mendekati dan mengenalinya. Itu ujian pertama, takut. Berbagai-bagai takutlah kena sendirilah. Yang kedua, apa dia? Wal ju'i, dan kelaparan. Nak makan tak boleh, susahnya. Takut tak takut? Ini pun kena sabar. Takut macam mana, nak perang macam mana pun takut. Allah ada apa takut? Paling teruk pun aku mati saja. Lapar, kena sabar, lapar. Dalam bulan puasa kita boleh sabar, tak bagaimana orang lain yang tak ada rezeki, sabar. Maka ini bentuk-bentuk ujian Allah. Kalau kita kenyang memanjang, bahayalah. Jangan kita kenyang. Kenyang ini banyak penyakit pula. Biar lapar jarang-jarang sekali. Maka kena lapar. Ujian lapar. Negara-negara lain, negara-negara Somalia ke, negara-negara tak ada makanan ke, ataupun negara kita pun orang tak ada duit, orang tak ada gaji, ditimpa susah. Ditimpa susah. Ada kemungkinan dia nak minta dengan orang, dia tak nak. Dia bergantung minta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan Allah, dengan sabar, bila sabar kena minta dengan Allah lah. Dalam hadis Tirmizi, dalam hadis Tirmizi, mana kena minta dengan Allah. Sekiranya kamu tidak ada makanan, memang kenapa kamu tak ada makanan? Kerana aku tak bagi makanan. Maka mintalah dengan aku, maka aku akan bagi makanan. Kalau kamu tak ada pakaian, kerana memang aku yang tak bagi pakaian, minta dah dengan aku, kerana pasti aku bagi pakaian tersebut. Nampak tak? Mana segala sesuatu kehidupan kita ini kena kita mesti minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda paling-paling kecil pun, benda-benda paling besar pun, hanya Allah saja tempat kita minta pertolongan pasal. Kerana itu ujian. Dalam hadis yang lain, hadis Tirmizi juga, tali selipar putus, wahai Allah, putus tali selipar aku. Bawang garam habis kat dapur, wahai Allah, habis garam aku kat dapur. Sampai ke tahap tu Allah nak suruh kita minta sabar, bergantung dengan dia, bagi tahu dia tentang masalah kita. Sampai perkara kecil macam itu sekali Allah nak tunjuk pada kita, wahai hamba, hanya aku tempat kamu bergantung. Kamu ada masalah, minta dengan aku. Kamu ada hajat, minta dengan aku. Sampai ke tahap tu Allah nak ajar kita. Dan cara ini aku pasti uji kamu. Dua perkara, dengan ketakutan, al-khauf wal ju', dan juga dengan kelaparan. Yang ketiga, minal amwali wal anfus, dan daripada harta-harta dan jiwa-jiwa kamu, dan harta-harta kamu. Oh, dia tak ada ni. Dia tadi tertinggal ya. Wa naqsim minal amwali, dan kelaparan kerana kekurangan daripada harta-harta. Orang tak ada duit kan. Lepas tu wal anfus maknanya jiwa, kematian jiwa, sakit ke, demam ke, jiwa, penyakit jiwa pun kita kena sabar. Wathamarat, dan juga daripada buah-buahan, tanaman ke, hasil-hasil ekonomi. Maknanya perkara-perkara inilah Allah uji kita. Daripada ketakutan, daripada kelaparan, kemiskinan, daripada sakit, daripada jiwa tadi. Perkara-perkara dunia ni. Dan bila Allah uji begini, Allah kata ni, aku pasti uji sebagai manusia untuk uji iman. Kamu tidak beriman kalau kamu tidak diuji. Maknanya bila kita diuji untuk memastikan kita beriman. Bila kita diuji, itu perlu. Kenapa? Allah nak beri pahala kesabaran tadi. Bila diuji, kita sabar. Kitalah Allah akan, aku bagi
Pahala yang tertinggi di mana aku letakkan hamba aku dalam syurga bersama dengan golongan al-muttaqin, golongan tadi, 4 golongan tadi dalam syurga kerana dia telah sabar tadi. Kalau Allah tak uji kita, tidak ada ruang Allah nak bagi pahala daripada kesabaran. Cuma bila Allah uji kita daripada ujian ni, sakit contohnya. Kebanyakan manusia tak sabar. Mungkin sejam sehari dia sabar. Hari yang kedua, dia tak ada dah. Dia mula, apa dia? Mula mencari kaedah-kaedah lain selain Allah untuk menyelesaikan masalah dia. Tengok, apa tak? Uji sikit, tak sabar, maka dia cari kaedah-kaedah lain. Bagaimana cara supaya masalah-masalah miskin, masalah takut, masalah harta dia, masalah penyakit dia diselesaikan ketika itu juga. Walaupun bercanggah dengan syariat, dia buat perkara-perkara lain tadi. Mula pergi cari bomoh-bomoh atas perkara luar asbab, pergi minta dengan jin-jin di kubur-kubur, pergi buat perkara-perkara sihir, berbagai-bagai perkara-perkara azimah-azimah, perkara-perkara. Pasal apa? Pasal nak selesaikan masalah atas dunia. Itu je. Allah kata, kalau sabar sekejap, aku bagi pahala. Bila kau mati, aku bagi syurga. Tapi kita tak nampak yang tu. Kita nampak nak hidup mewah dunia, nak selesa dunia, nak suka dengan dunia. Pasal kita seronok sangat hidup dunia ini, maka kita nak selesaikan hal dunia saja. Akhirat apa jadi, jadilah. Lebih kurang itulah. Tak katalah macam tu. Tapi seolah-olah kita tak ambil peduli dengan hari akhirat. Pasal kita fikir hal dunia je. Sebab tu orang sakit sikit je, dia akan cuba cari perkara-perkara yang luar biasa tadi untuk menyembuhkan penyakit dia. Dan kerana dia telah langgar perintah Allah, Allah suruh sabar, dia tak sabar, dia cari kaedah-kaedah lain, maka ketika itulah Allah nak uji dia tadi dengan cara mana? Dengan cara menyelesaikan masalah dia tadi. Masalah takut, masalah kelaparan, masalah kekurangan harta, masalah penyakit tadi, Allah izinkan sembuh. Selesai masalah. Masalah bankrupt tadi segera dapat bila pergi pakai azimat, pakai ayat sekian-sekian, pakai azimat sekian, terus jadi kaya raya. Nampak tak? Maka dengan sebab masa tak ada dicari perkara-perkara asbab, maka dia telah bersekongkol dengan jin, yakni dengan perkara-perkara syirik, yakni perkara-perkara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Atas perkara luar asbab, Allah kata tidak boleh guna, tak boleh bergantung hanya kepada Allah saja. Atas perkara-perkara dalam asbab, guna boleh, bergantung tak boleh. Tapi member tadi atas perkara luar asbab, maka dia cari luar asbab, dia bergantung luar asbab dan diselesaikan masalah dia, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah Allah nak hukum. Allah nak hukum orang yang tak sabar, orang yang engkar perintah dia dengan cara memberi keizinan untuk diselesaikan masalah dia atau menyempurnakan hajat dia dengan perkara-perkara luar biasa selain daripada Allah. Dia berdoa, dia minta, dia buat cara-cara berubat tadi, maka diselesaikan perkara dia. Maka bila dia mati tak sempat bertaubat, dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dia neraka kekal selama-lamanya. Semoga Allah jauhi kita daripada perkara-perkara ini, daripada perkara ini. Itulah maknanya hebatnya orang yang sabar. Kena betul-betul bersabar, baru tahu yang nak ukur tahap keimanan kita. Kena yakin satu je, kita kena yakin musibah kita ini Allah sayang kita, Allah nak bagi pilihan kita, Allah nak ampun dosa kita, Allah bagi syurga. Barulah kita rasa, walaupun tak rasa seronok, kita redha dengan tahap musibah tadi. Walaupun tak sampai ke tahap kita bersyukur, itu tahap makam tinggi lah. Kita tahap, tak apalah, ini hak Allah Subhanahu wa taala, hari ni Allah bagi rezeki, hak Allah, tarik balik. Kita redha dengan perkara tersebut. Yang kita lawan takdir, takdir itu. Ayat terakhir untuk malam ini. Ini apa tu dipanggil apa? Musibah-musibah kecil. Tadi musibah besar, musibah sederhana, ini musibah kecil-kecil. Tiga tahap kesabaran. Musibah yang paling kecil sekali apa dia? Musibah-musibah yang biasa. Dalam satu hadis, Nabi di rumah dia satu malam tu, lampu pelita padam, mati. Maka Nabi ucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah tegur, wahai Rasulullah,
Takkan api padang pun kamu mengucapkan innalillahi wa raji'un. Itu memang betul. Kecil, besar, semua kita yakin hanya Allah, milik Allah, dan kepada Allah saya akan dikembalikan. Maka kena, benda kecil pun kena ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok ayat ni. Allah, kita ni orang mati saja ucap innalillah dah. Sebenarnya semua sekali kecil besar mesti kita kena ucap. Bila musibah kecil saja kita kena ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Itu saja yang Allah nak bagi pahala dengan kita. Sebenarnya tahap kesabaran kita lah. Nak mengucapkan aku sabar atas perkara ini. Tengok allazina iza, orang-orang yang apabila, allazina dan orang-orang yang iza apabila asabatuhum menimpa mereka, asabathum menimpa mereka musibatun, sebarang musibah yang kecil-kecil, ya, musibah yang kecil-kecil saja. Qalu, ini orang sabar. Qalu, orang sabar ini mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kita nak zahirkan inna lillah itu nak masuk ni payah ni. Kita dunia ini kita rasa hak kita, rasa kekuatan kita, rasa kehebatan kita, rasa kepandaian kita. Dah, sebab tu kita rasa kita ini bukan hak Allah. Kekayaan bukan kekayaan Allah, harta bukan hak Allah. Kita rasa hak kita, ini problem. Tapi nak menzahirkan kita ini, bila timpa musibah, Allah kata, diajar kita, inna lillah, sesungguhnya ini milik Allah segala-galanya. Kalau ni, aku hanya pinjam ke kamu saja. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini ilaihi raji'un, kepadanya lah akan dikembalikan untuk pergi menemui Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Tak sampai lagi ke ayat yang terakhir. Sekali ulaika alaihim, mereka ulaika, mereka itulah mereka yang sabar. Tiga tahap sabar tadi, tahap sabar tertinggi, sabar sederhana, dan sabar yang rendah tadi. Ulaika, mereka itulah alaihim, atas mereka. Tengok ni, mereka yang sabar tadi, sabar kecil ke sabar tinggi ke sabar hebat tadi, ke dia sabar sangat, maka Allah kata solawatun, Allah memberi keberkatan, Allah memberi penghormatan kepada mereka. Solawat ini Allah beri penghormatan. Ulaika alaihim, oleh itu mereka tadi, ke atas mereka tadi, solawatun, Allah memberi keberkatan min rabbih, daripada Tuhan mereka. Allah beri penghormatan orang yang sabar tadi untuk mereka. Maknanya kalau kita faham konsep ini, kita tak timbul kita nak marah kau sikit pun. Dah, sabar-sabar ini ketika tu je. Kalau orang mati 3 hari. Sabar ini ketika berlaku saja, kita menahan diri kita daripada marah, daripada tak suka. Itu sabar. Orang kata macam-macam mana pun, kena tahan diri ketika tu. Tapi kalau kita dah mengeluarkan kata dengan dia, habis pahala lah. Kita akan rugi sebesar-besarnya. Pasal apa? Pasal kita dah langgar peraturan sabar tadi. Kena 4 hari, 5 hari, kita kata, oh aku sabar. Tak ada. Itu bukan sabar. Sabar ialah bila berlaku peristiwa, ketika itu kita boleh menahan diri kita daripada benda yang tak suka tu. Kita baca definisi tadi, kesabaran ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang kita tak suka. Orang marah kita, memang tak suka, memang nak lawan balik, tapi kita boleh tahan ketika itu. Itulah kesabaran. Ini ahli syurga. Tapi kita tak nak ambil peluang. Kita tak nak ambil peluang bila orang marah, orang kutuk kita, orang hina kita, kita lawan dia balik. Maka peluang Allah nak bagi pahala, tak dapat apa pun. Rugi serugi-ruginya kita. Maka tak dapat pahala ni. Apa dia? Pahala dia. Ulaika alaihim, mereka yang sabar tadi, yang tak jawab tadi, solawatun, Allah memberi kehormatan dan keberkatan kepada dia, mirabihim, warahmatun, dan rahmat. Nak masuk syurga, kena dapat rahmat. Orang marah kita marah betul dia, mana dapat rahmat Allahnya? Mana sayang mulai hari ni kita kena ubahlah. Orang buat macam mana pun, orang kata macam mana pun, kita kena belajar sabar. Boleh? Cerita senang lah. Tapi kenapa kita marah juga kan? Kadang-kadang orang masang, kita dah masang dah. Orang masang kita dah masang dia. Itu manusia. Pasal apa? Syaitan. Syaitan nak halang kita daripada kita diberi pahala oleh Allah. Bak ni. Halang kita daripada kita diberi syurga oleh Allah atas faktor sabaran ini. Itulah syaitan. Itulah kerja syaitan. Kita nak belajar tadi, bagaimana cara menahan diri daripada perkara-perkara zikir, bersyukur,
sifat-sifat ini supaya dapat semua pahala-pahala yang Allah berjanji nak bagi kita ini. Solawatun satu, batu warahmatun satu, dua perkara yang Allah bagi kita untuk orang sabar saja. Wa ulaika humul dan mereka itulah mereka itulah, tengok ni, al-muhtadun, orang yang diberi petunjuk. Masya-Allah, petunjuk. Allah bagi petunjuk dia mana betul mana tak betul. Maka orang yang sabar tadi, maka orang ni saja yang diberi petunjuk dengan dia. Maknanya bila beri petunjuk apa dia? Yang kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah aku ke syurgamu. Itulah petunjuk dah tu. Petunjuk supaya Allah pimpin kita terus pergi ke syurga dia tanpa melekuk-melekuk ke jalan-jalan yang lain lagi. Maka penutup dia habislah. Itu sajalah. Setakat ni 4 ciri-ciri tazkiyah. Zikir, ingatkan Allah, bersyukur, sabar dan berdoa. Belum sampai ke tahap mengagungkan Allah, ta'zim, belum sampai lagi. Maknanya, dan Allah pilih di antara ciri-ciri tazkiyah tadi, kesabaran yang tahap tinggi, contoh-contoh kesabaran yang Allah buat dalam ayat-ayat dia, supaya kita mengambil ibrah daripada tahap-tahap kesabaran yang Allah nak suruh kita beramal dengan tahap kesabaran tadi. Jadi bila kita boleh ilmu besar malam ni, kita kena usahakan beramal dengan sabar. Kalau kita tak beramal juga, kita telah apa dia ni? Tak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu. Ini berat ni ni. Dah Allah kata sabar, tapi kita tak sabar. Apa hukum dia? Melawan ayat-ayat Allah. Nampak tak? Cuma kalau kita melawan juga, tapi kalau kita berdoa, wahai Allah, aku fail tadi, aku tahu, sekurang-kurangnya kita minta doa dengan dia lah. Minta maaf dengan dia cepat-cepat supaya telanjur kita garang dengan orang lain tadi. Maka kita kena buat sesuatu, ambil ibrah dia. Semoga Allah pilih kita semua dan keluarga kita untuk pilihan Allah beri tahap kesabaran. Pasal tahap kesabaran bukan semua boleh. Hanya yang Allah nak pilih, insan betul-betul pilihan dia, baru dapat tahap kesabaran ini yang Allah akan letakkan sekali dengan golong-golongan dia: muttaqin, mukminin, muhsinin, sabirin. 4 sifat ahli syurga ini, kesabaran duduk sekali dengan ada. Kalau tak ada sabar, kita tak lengkap masuk ahli-ahli syurga yang berulang kali Allah cerita dalam Al-Qurannya. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ya'al Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi